Okey. Satu kosong satu, 102, 102. Rumi 129. Oh, sunat abad. 129. Kifayatul Muhtadi qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan yang keduanya, yakni kedua daripada yang ditinggalkan di dalam sembahyang itu sunat abad. Ni apa ni? Undur balik cerita apa? Cerita pas bunyi apa? Ha lah. Weh, bunyi lagi. Ada orang? Oh, janganlah. Balik kan? Oh, ada pagar sini. Okey. Dah pagar. Okey, maka pekerjaan yang ditegahkan pada sembahyang itu dua bahagi. Dalam sembahyang tak boleh buat dua benda. Lepas tu, pertama, perbuatan yang membatalkan sembahyang jikalau dengan terlupa sekalipun, seperti berkata-kata banyak. Yang tu Dan keduanya, bukan yang tu. Okey, ni. Dan bermula yang ditinggalkan dalam sembahyang itu sama ada sembahyang fardu atau sunat, 3 perkara. Okey, yang tinggal tu 3. Yang pertama, tinggal fardu. Itulah. Kat situ kan. Okay. Jadi, dalam sembahyang kadang-kadang tertinggal. Dalam sembahyang kadang-kadang kita tertinggal buat sesuatu dalam sembahyang tadi. Dan yang bila sebut tertinggal, kadang-kadang yang tertinggal itu fardu, rukun. Maka dah ada sebelum ni. Kalau tinggal rukun tak boleh halal. Tak boleh halal. Kena buat balik, bla bla bla. Ataupun dah sampai rukun seumpama. Kau ingat lagi kan? Dah sampai rukun seumpama, maka tak apalah. Nanti tambah satu. Ini cerita yang lepas. Itu yang pertama. Tinggal rukun. Fardu. Yang kedua, masuk. Kadang-kadang dalam sembahyang tu, bukan tinggal rukun. Tinggal sunat. Tapi sunat tu jenis abad. Sunat abad. Dan bila sebut sunat abad, bukan mesti sunat abad tu penuh. Contohnya kunut penuh, tahiyat awal penuh. Bukan. Kadang-kadang tinggal satu huruf sekalipun. Ada saya pernah dengar orang baca, dia baca kuat sikit, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam azan kan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna kan. Ni mana ada waw. Dia tinggal waw. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sah. Kalau itu tahiyat akhir, tak sah sembahyang. Kalau itu tahiyat awal, maka dia telah meninggalkan sunat abad. Walaupun satu perkataan, walaupun wa. Macam mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengucap 2 kalimah syahadah kan. Tapi kalau azan mana ada waw. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an tiba-tiba je bunyi pelik ni. Ada waw. Tak apalah kalau dia buat pun tu sunat azan. Dalam sembahyang mesti ada waw. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kalau tak ada waw, mana dia telah meninggalkan. Kalau tahiyat awal dia tinggalkan sunat abad, kalau tahiyat akhir dia tinggalkan rukun. Okey. Jadi bila kata tinggalkan sunat abad, meninggalkan sunat abad dalam sembahyang bukan mesti tinggal semua. Macam tu juga dalam kunut. Dalam kunut. Apa? Sallallahu alaihi ujung sekali. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabi wa ala alihi wa sahbihi wa ala ahli wa ala alihi wa sahbihi. Wasallam tak ada. Tinggal. Wasallam tu antara sunat abad juga. Maka dia tertinggal lah. Cuma nak bagi tahu, tinggal yang sunat abad, jangan ingat tinggal semua. Tinggal satu huruf pun nama tinggal juga. Okey, itu satu. Sambung. Maka barang yang ditinggalkan dia daripadanya di dalam sembahyang, yang tinggal, barang yang ditinggalkan dia daripadanya dalam bab ni sunat abad lah. Bukan yang rukun-rukun cerita lepas dah. Tinggalkan dia tu dia sunat abad lah. Daripada orang sembahyang tadi di dalam sembahyangnya sama ada dengan sengaja atau lupa. Sama ada ditinggal sengaja atau lupa. Jangan orang yang meninggalkan dia itu kembali kepadanya. Jangan pergi balik. Bila sunat abad, dengar tadi ulang cerita lama balik. Kalau tinggal rukun, bila ingat terus pergi kat rukun tu. Secara umum gitulah. Janganlah kita sampai rukun seumpama, cerita umum.
Daripada dia tinggal rukun, tiba-tiba teringat. Mesti pergi balik kepada yang dilupa tadi. Kalau sudah abad, dia lupa, kemudian dah lepas dah tu. Dia teringat, jangan pergi. Tu. Jangan pergi balik. Dia tak sama dengan rukun lah. Jangan pergi balik. Kembali kepadanya. Kemudian, jangan pergi balik. Kemudian daripada selepas, daripada ia orang semayang masuk pada rukun fi'li yang kemudian daripadanya. Kalau kita ambil, dia bagi contoh seperti, baca teruslah. Seperti bahawa ia lupa akan tahiyat awal. Ini yang masalah ni. Ini masalah kitab ni. Sebab dia, bukan kita kitab Torah, dia letak dulu, lepas tu dia alah sekali maka kat bawah. Jadi kita selesai awal-awal lah untuk kita makakan awal-awal. Dia bagi soalan dulu, jika, dan, maka dan masalah pertama, masalah kedua dengan maka. Jadi serabut, kan? Jadi, tak apa, kita mudahkan. Macam mana? Okey? Seperti bahawa ia lupa akan tahiyat awal. Tiba-tiba atau tu biar dulu. Dia lupa tahiyat awal. Maknanya dia sampai ke mana? Rukun lepas tahiyat awal. Berdiri ya? Sampai berdiri. Bila sampai berdiri, jangan turun balik. Kalau tidak, batal. Okey. Atau lupakan kunut subuh atau kunut witir pada nisfu kedua daripada bulan Ramadan. Dua-dua tu sunat abad. Tarawih, lepas tarawih tu, witir Ramadan dengan subuh. Dua-dua sunat abad. Okey. Tiba-tiba tertinggal. Tertinggal tu dah sampai, kalau kunut dah sampai sujud. Maka, kalau dia pergi balik untuk kunut, batal. Okey. Sekejap lagi baru disebut bawah. Maka manakala sudah ia termasuk pada rukun fi'li, bahawa berdiri betul pada masalah lupakan tahiyat awal. Ini yang orang serabut ni. Okay. Berdiri betul pada masalah lupakan tahiyat awal, atau sudah sujud pada masalah lupakan kunut, maka haram ia kembali kepadanya. Tak boleh kembali, haram, dosa. Kerana sudah ia masuk pada rukun fi'li. Dah masuk pada rukun seterusnya, takkan nak kembali kepada sunat. Jadi kalau dia terlupa kunut, dia dah sujud. Sujud tu rukun. Kunut tu sunat. Jadi kenapa meninggalkan rukun pergi buat sunat? Maka batal. Dia tak sebut batal, kita sebut dulu batal. Maka tiada harus dipotongkan dia kerana mendatangkan sunat. Tak haruslah potongkan dia rukun fi'li. Maka tidak haruslah dipotongkan bukan. Dia rukun. Maka tidak harus dipotongkan dia rukun, sujud, potong sujud. Maksud dah sujud, potong, cancelkan sujud, pergi pula mendatangkan sunat. Mana boleh buat gitu? Dah sampai rukunlah. Janganlah pergi ke sunat. Cuma ada dobit lagi kat sini, dobit panjang sikitlah. Jadi kalau dia pergi juga batal, kan? Dah sampai, kalau tahiyat awal sampai berdiri dah, pergi balik tahiyat awal. Sebab makmum subhanallah. Biasa gitu lah. Makmum subhanallah, imam. Padahal dia tahu. Pun dia berduduk tahiyat awal. Maka batal. Ataupun kunut, terlupa kunut, terus sujud. Makmum subhanallah. Dia keluar kabut, dia bangun balik. Batal. Tapi sebenarnya boleh juga tak batal. Kat bawah cerita nanti. Ada cerita kat bawah nanti. Macam boleh juga. Sebab dia adalah jahil ke apa kan. Boleh lah. Cuma umumnya batal. Batal. Okey. Itu kalau dia dah pergi dan patah balik. Kalau on the way ni tak ada lah ni. On the way. Tapi ada. Tapi dia punya detail tengok kat mana yang adanya. Berdiri betul. Kat situ lah. Syarahan berdiri betul tu masalah apa? Berdiri betul gini. Tapi berdiri betul ni bukan maksud gini. Berdiri betul ni maksud sekurang-kurang berdiri. Sekurang-kurang berdiri 136 darjah. Sudut 136. Jadi, kalau dah sampai macam ni, daripada tahiyat awal, tinggal tahiyat awal, pergi turun balik, batal. Okey. Kalau masalah kunut, tak ada. Masalah kunut, sujud betul. Sujud betul, patah balik batal. Sujud betul lah. Dia tak ada sekurang-kurang sujud. Dia sujud betul. Dahi sampai ke dah. Sujud betul. Tapi kalau berdiri, dia tak. Dia lain. Berdiri, sampai macam ni, dah. Kalau berdiri, sah dah. Sekurang-kurang berdiri. Turun balik baru batal. Soalannya sekarang ni. Kalau on the way ni yang
Dia tak sebut, tapi dia kata berdiri betul yang batal. Kalau berdiri tak betul, kalau tak sampai sekurang-kurang berdiri, tak batal. Habis tak batal macam mana? Cari sendiri lah. Macam tu lah, lebih kurang dia kata. Jadi kena cari sendiri. Macam mana? Dia ada dua. Kita ambil daripada tahap awal nak naik dulu. Daripada tahap awal nak naik sampai tahap rukuk. Macam ni. Ke bawah. Ingat, turun balik. Maka, sunat turun balik dan tak ada sujud sahwi. Tak tak? Okay? Satu lagi, dia bangun daripada tahap awal sampai dia akan rukuk sehingga sekurang-kurang tu berdiri. Masih lagi rukuk lah, tak masuk berdiri lagi. Kat sini ni. Teringat kat sini dan duduk. Duduk baca tahiyat dan tadi tak sunat sujud sahwi. Tadi bangun daripada tahiyat awal terlupa, bangun baru sampai macam ni je. Macam rukuk. On the way tu teringat turun balik. Baca tahiyat tak sunat sujud sahwi. Tadi sebut sunat memang betul lah tadi. Tak sunat sujud sahwi. Satu lagi, dah naik lebih dah. Rukuk sehingga ke sekurang-kurang rukuk. Sekurang-kurang rukuk. Ataupun tak masuk lagi berdiri. Border. Okay? Sinilah. Okay. Turun balik. Tahiyat awal. Silakan. Boleh buat. Dan sunat sujud sahwi. Macam tu juga terbalik. Kunut. Tak kunut, turun. Baru sampai tahap ni. Teringat, naik balik. Kunut macam biasa, tak sunat sujud sahwi. Malah kalau sujud sahwi batal. Okay? Kalau sampai bawah ni dah, kaki lutut dah cecah dah. Alamak, kunut. Bangun balik. Okay? Kunut macam biasa, sunat sujud sahwi. Sunat tak ada wajib tak ada kena-kena kena. Sunat sujud sahwi. Okay. Itu kat situ. Bersalahan memotongkan rukun qauli. Kalau potong rukun qauli tak apa, tak batal. Seperti bahawa memotongkan Fatihah kerana membaca ta'awuz. Dia dah baca Fatihah. Macam dah bismillah. Alhamdulillahirabbil Oh, auzubillah tak baca. Potong. Auzubillah minasyaitan. Kan potong juga. Auzubillah kan sunat. Fatihah kan wajib. Dia potong juga. Tak apa dengan maksud tak batal. Saja je nak beritahu, nak pesan. Kita pun faham kot. Yang masalahnya bila potong rukun fi'li, perbuatan. Dah buat yang sunat, tak tertinggal yang sunat, pergi kat rukun, pergi balik kat sunat. Itu yang batal. Yang ni bukan pergerakan. Ini rukun qauli. Jadi kalaulah berhentikan Fatihah kerana nak baca auzubillah, atau kerana membaca doa iftitah, atau kerana nak baca doa iftitah, dah baca waladdallin, break. Alamak, doa iftitah. Allahu akbar kabira. Contoh gitu kan. Tak batal. Walaupun dia batalkan yang fardu, yang wajib, yang rukun untuk buat yang sunat, tapi tak batal. Tak batal sembahyang. Okey. Ataupun nak baca auzubillah. Cuma pendapat pertama, bila dah baca auzubillah je, tak sunat dah doa iftitah. Habis dah. Tak sunat. Auzubillah. Doa iftitah lupa. Habis dah. Doa iftitah, doa pembukaan, hendaklah dibaca pada mula-mula. Kalau dah baca bismillah, habis dah. Tak ada dah doa iftitah. Pendapat pertama. Pendapat kedua kata boleh baca juga doa iftitah. Walaupun dah boleh baca tu masuk sunat. Yang tadi tak sunat. Yang tadi tak sunat baca doa iftitah jika telah baca Fatihah ataupun tengah-tengah baru ataupun baru bismillah, dah tak sunat dah baca doa iftitah. Bila tak sunat boleh jugalah baca, tak sunat aja. Pendapat yang kedua kata sunat juga. Walaupun dah tapi tak jadi iftitah dah lah. Iftitah tu buka kan, pembukaan. Dia buka dengan buka dengan tapi sunat juga. Ya, sunat juga. Sunat juga. Ada dua pendapat. Tapi dalam kitab kita kata tiada haram tapi tidak jauh makruhnya. Mana pendapat pertama? Makruh tu maksud apa? Buat tak dapat pahala kan? Tak dapat apa-apa kan buat kan? Jadi kalau baca doa iftitah juga tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa, kena tak dengan pendapat pertama tadi? Kalau dah baca Fatihah, baca doa iftitah, maka tak sunat baca doa. Tak dituntut untuk baca doa iftitah. Kenalah. Tapi dia bagi keras sikit. Siap makruh. Tapi dia tak cakap makruh. Dia kata tidak jauh makruhnya. Sebenarnya dia nak cakap apa? Khilaful aula. Tapi mazhab Syafi'i tak ada khilaful aula. Pinjamlah mazhab Hanafi kejap. Khilaful aula. Tapi dia kata apa? Tidak jauh makruhnya. Ataupun makruh lebih layak bagi dia. Tapi tak cakap makruh. Sebab nak cakap makruh apa? Baca doa iftitah je pun. Takkan makruh kot. Tak boleh cakap makruh. Habis tu?
lebih dekat kepada makruh. Sebenarnya khilaful aula. Khilaf menyalahi aula yang lebih utama. Duduk dia dekat mana? Duduk dalam turutan. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Duduk kat mana? Khilaful aula. Duduk dekat harus dengan makruh. Jadi wajib, sunat, harus, khilaful aula, makruh, haram. Jadi sebab tu dia kata dekat dengan makruhnya. Cuma kalau yang tadi tu turutan tadi adalah mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak ada khilaful aula. Khilaful aula tu menyalahi yang lebih utama. Jadi sebab nak kata makruh tak boleh. Sebab tak ada nas kata makruh. Nak kata harus tak boleh. Sebab tak harus buat itu. Tapi nak kata makruh tak boleh. Nak kata haram lagi lah tak boleh. Jadi kenapa? Khilaful aula. Jadi makna khilaful aula adalah yang tak ada nas kata makruh. Tapi tak sunat. Dan tak harus. Tak molek buat. Tapi tak makruh. Tak ada nas kata makruh. Maka jadi dekat khilaful aula. Ataupun kalau bahasa berlapiknya, tidak jauh makruhnya. Hampir kepada makruh. Berlapik kan tu ayat. Ada seni kan tu tulis kitab. Tu best kitab lama ni. Dia ada seni dia. Kita tulis kitab mana ada seni. Straight to the point. 1, 2, 3. Straight to the point. 1, 2, 3. Bintang, bintang, bintang. Macam tu je. Diorang tak. Diorang ada seni. Maka jangan lagi kembali keduanya. Kalau dah pergi ke rukun seterusnya, jangan kembali kepada keduanya. Yakni kepada tahiyat awal, jangan kembali. Ada cerita yang tadi tu. Tak bolehlah kembali kepada tahiyat awal. Sebab dah berdiri kan. Janganlah kembali kepada tahiyat awal. Dan kepada kunut, kalau dah sampai sujud. Hanya sunat di sujud sahwi jua. Ganti kepada keduanya. Nanti sujud sahwi lah sebelum salam. Tak payahlah patah balik. Kalau patah balik, batal. Maka jika kembali ia, hal keadaannya mengetahui haramnya. Kat sini yang boleh tanggung tadi tu. Batal sembahyangnya. Dia tahu haram. Dia bukan terbuat. Kalau kita nak sebut secara asal, secara umum, batal. Haram. Tapi sebenarnya tak juga. Dia kena tahu ianya haram. Adakah orang tak tahu haram? Boleh jadi tak tahu. Bila tak tahu haram atau tak tahu ianya membatalkan, maka tak batal bagi dia. Dalam kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, selalu dia guna ayat ni. Amidan, aliman. Sengaja dan tahu, baru batal. Banyak perkara. Kalau kita kata, batal dalam sembahyang. Tapi last sekali dia kata, aliman, amidan. Alim, tahu dan sengaja, baru batal. Habis kalau tak alim, jahil, tak batal. Maka dengan sebab tu, kalau jahil tak batal. Soalannya, jadi masalah pula. Adapun orang yang tiada mengetahui haramnya, maka tiada batal. Kerana tidak tahu haram tu maksud jahil lah. Maka tidak batal kerana yang seumpama itu ghalibnya tersembunyi atas orang awam. Biasanya benda yang halus tersembunyi atas orang awam, dia kata kat sini. Pendapat dia gitulah. Tapi ada ulama lain dia kata tidak. Adakah tersembunyi? Adakah perkara ini perkara yang tersembunyi? Tersembunyi ini. Dia ada satu istilah, kalau boleh hafal lah istilah ni, dah sebut banyak kali dah pun. Istilah dipanggil maklum minaddin bid-darurah. Banyak kali dah sebut. Maklum, tahu, minaddin daripada agama, tentang hukum akal agama, bid-darurah, dengan darurat. Kalau dengan darurat, maksudnya apa? Tak boleh kalau tak tahu, mesti tahu. Terpaksa tahu sebab terlalu mudah, terlalu macam orang kafir. Dia tahu tak bila azan tu masuk sembahyang? Sudah bunyi azan, sembahyang. Dia tahu kan? Dia tahu sembahyang. Dia panggil maklum minaddin bid-darurah. Orang kafir pun tahu. Tiba-tiba dia kata, aku tak tahu pula azan tu suruh sembahyang. Tak masuk. Engkau bukan jahil. Kau bukan jahil ni. Tak masuk. Bukan. Ini bukan. Itu maksud dia. Contohnya, sembahyang maghrib 3 rakaat. 3 rakaat. Benda tu maklum sangat. Tiba-tiba dia kata, aku tak tahu, ingatkan sembahyang maghrib 2. Dah 20 tahun dah. Boleh terima tak? Sebab apa kita tak boleh terima? Apa istilah ni? Kerana perkara itu adalah maklum minaddin bid-darurah. Kalau terjemah bodoh-bodoh, tahu perkara yang maklum, perkara yang tahu daripada agama, hukum akal agama dengan darurat. Ataupun benda yang
yang sedia maklum. Yang sedia maklum. Yang telah sedia maklum. Betul lah. Itulah sedia maklum tu. Sedia maklum. Bagus ayat tu. Maknanya telah sedia maklum dah. Jadi, dia bukan benda tersembunyi. Dia benda sedia maklum. Orang kafir pun tahu silap. Okey. Istilah. Jadi, dia kata kat sini, kalaulah, pendapat dia, lepas dah tertinggal ayat awal, turun balik, itu benda yang bukan maklum. Bukan sedia maklum. Ada orang tak tahu. Soalannya betul ke tak? Bukan betul. Setuju tak? Dia bagi pendapat dia, dia kata benda tu benda yang bagi orang awam tak tahu. Dia kena mengaji sungguh. Duk pondok baru tahu. Dia kata. Maka, bila dia kata macam tu, maka tak batal lah. Maknanya dia ringan lah sikit hukum dia. Yang keras ni, dia kata, apa benda tak tahu, benda bukan benda susah, benda senang. Jahil apa, tak tahu apa. Okey. Jadi, berlakulah perbincangan. Dia kata dia tak tahu. Okey. Tak tahu kadang-kadang cuai menuntut ilmu. Kadang-kadang memang tak tahu sebab benda halus. Benda halus, details. Jadi, kena mengaji sungguh lah, kan? Jadi dia kata, aku tak tahu benda ni. Bila tak tahu, dia kena tengok kawasan sekeliling. Kawasan sekeliling ada berapa masjid? Biasanya dia akan kira kawasan Masafah Qasar, 90 km radius. Dia tak kira sebelah rumah aja masjid tak, dia kira satu Masafah Qasar lah. Okey, Masafah Qasar. Jadi 90 km radius. Dekat 90 km radius, 90 km daripada sini, jadi ada berapa masjid? Dan berapa surau? 90 km. Masjid 70 masjid. Lebih. 90 km. 1 kilometer dah tajuk akhbar dah. Baru masuk gear 1, gear 2, gear 4, jumpa masjid lagi. Okey, adalah ambil 100 lah senang. Banyak lebih tu ambil 100. Surau? 120. Lagi banyak. Ambil 200. Tak apalah, kita ambil 100 juga. Nak mudah kira je. 200. Dan surau banyak, tapi ada yang tak aktif. Kita ambil yang 100 yang aktif dalam 90 km radius. Okey. Masjid, memang masjid mestilah kena aktif. Mana boleh masjid tak aktif kan? Masjid 100, jadi 200. Dan kuliah kita boleh tengok, memang ada tiap-tiap hari. Pergilah kawasan sini, ni. Pergilah, semua ada kuliah tiap-tiap malam. Maknanya ada 30 kuliah sebulan. Subuh masuk subuh. Tambah subuh, gedebuk-gedebak, ada 40. Satu masjid. 40. Tadi ada berapa masjid? 100. Kalau 40, 100? 41 masjid sebulan. Sebulan ni, cerita sebulan. Ambil kalkulator, buka kalkulator, mari kita tengok. 40 sebulan 40 kali 100 masjid. 4,000 kan? Okey, 4,000. Surau betul kan? Kurangkan sikit 3,000 lah. Sebulan 3,000 lah, kita ambil 3,000 lah. Tambah 3,000 berapa dah? 7,000. Sebulan ada 7,000 majlis ilmu. Kita ambil setahun. Kali setahun? Kali 12. 84,000. Setahun ada 84,000 majlis ilmu. Tiba-tiba dia kata, aku tak tahu. Boleh terima tak? Bukan 8,000. 84,000. Tambah lagi. 84,000 tambah kali 2. Apa dia? Online. Dalam setahun ni, setahun. Bukan setahun. 168,000. Padahal banyak lagi. Kita ambil sikit je. Online ada, offline ada, semua ada. Tiba-tiba, tak tahu bila dah tahiyat awal tertinggal, berdiri-berdiri, lepas tu bila tengah duduk berdiri, orang teringat tak tahiyat awal pergi duduk balik. Tak tahu. Padahal setahun ada 184,000 majlis ilmu. 184,000. Itu baru setahun. Hidup berapa lama dah? Hidup 40 tahun. Kali 40 tahun. Juta. Tiba-tiba dia kata dia tak tahu. Logik tak? Tak logik. Habis yang ini. Dia kata ni, dia karang ni 100 tahun lebih dulu. Jadi mungkin logik lah. Majlis ilmu tak ada, internet tak ada. Mungkin logik lah kalau dia kata tersembunyi atau orang awam. Kita sekarang tak tersembunyi. Maka kalau tak tersembunyi atau orang awam, dia bukan perkara, dia adalah perkara maklum minad din bi darurah, yang sedia maklum.
Tiba-tiba dia kata tak tahu. Boleh terima? Tak boleh terima. Jadi kalau kita kata tak boleh terima, maka sembahyang dia batal. Kalau dia turun balik. Cuma itulah, ramai orang guna dia kata ni. Jahil, tak tahu. Tak tahu apa. Time pengajian ada, dia duduk kat rumah. Orang yang datang semua orang, jahil untuk belajar. Dia duduk kat rumah. Tapi dia tahu ada pengajian. Maknanya dia jahil ke alim? Dia alim. Bila orang alim, maaf tak? Ya maaf, dia ni maafkan hanya orang jahil. Alim maaf tak? Tak maaf. Main betul pun dia alim. Orang datang mengaji siang malam, pagi petang, kerja, balik kerja. Pergi masjid, batang pula mengaji sampai pukul berapa? 10.55. Ada orang, banyaknya majlis ilmu ada. Dia duduk rumah tengok TV. Ini tengok wrestling sekarang. Ini wrestling kan? Bukan? Tak tahu, tak tengok. Oh, dia kata kat orang sini, dia kata sini wali-wali je ada sini. Semua tak tengok TV. Duduk buat apa tengok TV gitu gini, duduk buat apa benda sangat. Paling-paling pun dah belek benda ni. Cakap tengok video pendek tu. Video pendek tu kalau boleh jangan tengok. TikTok semua pendek tak? Jangan tengok. Sebab apa? Tahu-tahu dah 2 jam. Aku kan dah gitu. Tahu-tahu 2 jam. Masya Allah. Rasa nak baling je. Nasib baiklah telefon tu orang bagi. Kalau tidak baling lah. Rasa nak baling je. Dia memang yang tu. Kan? 2 minit, seminit kan? Tengok. Ada benda yang mengarut, kita cepat-cepat. Tapi yang minat, kita tengok. Kadang-kadang tengok agama sekalipun. 30 saat, 1 minit. Lepas habis tu, tak ada pun dalam ni. Cuba perhati. Kalau kita baik tengok agama kan? Cuba tengok hal agama. Silakan. Yang agama je kita surat. Okey, setelah 2 jam, biasa apa? Sejam. Setelah sejam, ingat balik tak apa yang tengok? Semua tak ingat. Dah terai dah cerita ni. Dah kena dah. Ustaz pun kena juga. Ingat tak kena ke penyakit ni? Kena. Dah kena ke? Lah kena. Ini, ni. Satu, okey, ni point ni. Tapi lepas habis tu, tak ada hilang. Tapi kalau kita ngaji kita, dobik. Itu yang ingat tu. Kita dengar kat masjid, kita boleh ingat, kekal berapa lama. Kalau kita tak tulis, boleh kekal mungkin seminggu. Lepas tu lupa juga. Tapi kalau tengok tu, hilang terus. Bila kita sup tu, seolah-olah macam hilang. Sup hilang terus dalam ni. Hilang, yang tu. Tapi kalau dengan kuliah yang panjang, ingat. Ada. Yang panjang macam ni kan, panjang. Dia boleh ingat. Tak tahu kenapa. Kalau pendek ni, mungkin masa kita swipe tu, kita set automatik dah, atas dah kepala supaya delete. Sebab kalau tak delete, berilmu sungguh orang tu. Hari dia pro. Semua tentang isu semasa dah ada dalam kepala ni. Sebab dia tengok. Tapi kenapa? Tak tahu juga. Macam, yelah mungkin pernah dengar kot dulu. Tapi ada macam tu. Memang buang masa. Janganlah. Cukup-cukup lah. Jangan yang video pendek tu. Jangan. Allah. Ke sebelah lah. Nak berhenti lah. Tetapi jika mengetahui pada ketika itu haramnya, wajib ia kembali balik kepada salahnya dan sujud ia bagi sahwi. Dia tak perasan lah. Ni yang ter lah pula. Ni yang ter. Sebab macam mana dia tak tahu tentang bila dah sujud, terlupa kunut, bangun balik, batal. Dia tak tahu. Tiba-tiba dia tahu haram. Takkan orang nak mengajar kat situ? Tengah-tengah dia sujud itu. Kau tahu tak sebenarnya tak macam tu. Jadi macam mana boleh tiba-tiba dia tahu ni? Maknanya dia terbuat. Dia tahu dah haram. Tapi bila jadi imam ke, orang subhanallah, dia kadang-kadang memang jadi tu. Lebih baik yang jangan jadi imam. Dia memang bila subhanallah dia. Ataupun nak baca surah, tak ingat, lekat. Tak boleh pergi lah. Dia jadi terus. Tak tahu dah, dia macam terbang kan. Macam tak tahu nak buat apa. Rakaat berapa tak ingat dah. Sama lah. Jadi bila makmum subhanallah, apa benda hilang? Kunut lupa. Tahiyat awal lupa. Dah berdiri dah ni, tahiyat awal lupa. Subhanallah. Yang tu pula yang garang sikit. Subhanallah. Dia tu duduk. Dia tahu. Dia tahu dah belajar. Tapi tadilah tak sengaja. Bila duduk, ini yang maksudnya. Jika mengetahui pada ketika itu duduk tu, tak boleh lah, batal lah. Tadi duduk tadi sebab kan takut apa semua, terlupa semua. Wajib tak batal tak? Ia kembali daripada salahnya, kembali balik daripada salahnya dan sujud ia bagi saya. Maksudnya naik balik, dah ingat dah tu, janganlah baca tahiyat sampai habis lah. Kalau ingat dah baca kunut tu, pergilah sujud balik. Habis kenapa tak batal? Kerana pertama jahil, kalau kita nak kata jahil lah. Pendapat ini kata jahil, kita katalah jahil tak tahu ataupun dia terlupa. Bila ingat, kena pergi segera. Bila dia jahil, bila dia alim je, kena pergi segera. Cuma tak logik lah nak alim macam mana tengah buat tu kan.
Kena pergi segera, tak batal. Tak batal. Tak batal sebab dia jahil ataupun dia terbuat. Habis. Cukup habis tu. Dia itu stesen dia tu. Atau ia syak pada lebihnya, yakni lebih sunat ba'id. Kat situ. Atau ia syak pada lebihnya. Atau mana tadi? Atau ia syak pada lebihnya. Nanti kat situ. Wallahu alam. Minggu depan tak ada Minggu depan malam nak Jumaat tak ada. Dungu Dungu pergi dungun. Jadi kita sambung nanti satu lagi Jumaat. Bukan Jumaat esok lusa ni. Bukan Jumaat minggu ni. Jumaat satu lagi.